Assalamualaikum dan what's up guys. Hari ini di segmen info atau kali ini aku nak memberikan pendapat aku pasal Ultraman Trigger yang ditayangkan sejauh ini. Okay guys, sebelum aku mulakan pembahasan kali ini, aku harap korang jangan lupa like, komen dan share, dan juga subscribe kini sampai 1000 subscriber. Okay guys, sebelum kita mulakan, intro terlebih dahulu. Okay, aku akan bahas sinopsis kecil pasal Ultraman 3 ni. Ultraman 3 pula. Ultraman Trigger. Okay, Ultraman Trigger ni adalah Ultraman yang mereferensikan Ultraman 3 disebabkan dia adalah anniversary ke-25 anniversary Ultraman 3 yang ke-25 tahun. Ya, sebenarnya ini bukanlah alternatif 3 sebab kata main directornya, sekali lagi ini kata main directornya, bukan kata-kata daripada aku langsung Jadi kalau ada salah tu yang mohon maaf je lah gitu. Katanya Ultraman Trigger ni adalah Ultraman Trigger, bukan Ultraman 3 ataupun reboot ataupun alternatif 3 gitu kan. Katanya dia Ultraman Trigger cuma mereferensikan Ultraman 3. Jadi mungkin konsepnya lebih kurang 3 tapi bukan 3 lah gitu. Ini aku tak pasti lah sebab konsep dia lebih kurang ataupun satu kes dengan Ultraman Jack tu. Kan dulu Ultraman Jack bukan dipanggil Ultraman Jack. Zaman dulu dipanggil The Return of Ultraman. Dan dia The Return of Ultraman tu dia mengatakan bahawa Ultraman Jack tu adalah Ultraman Hayata gitu kan. Ya itu. Jadi sekarang ni katanya dan ingatkan mereka ni adalah entity, dan betul-betul mereka Ultraman dengan Ultraman Jack ni adalah satu entiti yang berlainan lah gitu, tapi saling berkaitan. Okay, untuk Ultraman Trigger ni musuh yang dia lawan adalah Dark Giants. Okay, Dark Giants ni terdiri daripada Carmilla, Dargon dan Hodram. Dan mereka ni dikurung selama 30 juta tahun oleh Ultraman Trigger. Dan selepas 30 juta tahun mereka terlepas, namun kecuali Hodram yang bangkit lebih awal. Maksudnya 100 tahun lebih awal daripada Carmilla dengan Dargon. Jadi ini pun menjadi teori untuk episod ketiga ni. Macam mana boleh terlepas, adakah macam hempat batu macam Carmilla gitu? Kan hempat kena asteroid gitu kan. Carmilla kena asteroid lepas tu retak, lepas lah diri. Ya. Okay, ini itu sinopsis kecilnya. Jadi Ultraman Trigger ni lebih pertimbangkan diri dia bertarung dengan Dark Giants dibanding kaiju lah gitu. Tapi tujuan Dark Giants ni satu je, bukan nak kalahkan Trigger ataupun jadikan Trigger ni Dark Trigger ke. Sebab kan Trigger kan referensi Ultraman 3. Jadi mungkin akan dia ada Trigger dengan Dark Trigger. Jadi tujuan mereka satu je. Mereka nak Eternity Core yang Yuzari simpan. Nah, Yuzari ni sebenarnya heroin kita gitu, Yuna gitu kan. Yuna dalam diri dia ada Yuzari yang bersemayam gitu. Bapaknya Akito kan. Lepas tu Kenko pun tahu gitu kan. Jadi mereka macam risau aja gitu. Takut kan Yuna jadi masalah gitu kan. Jadi beban lah. Jadi kena tanggung beban yang berat gitu. Dah Yuzari duduk dalam badan dia gitu kan. Lepas tu dia tak tahu. Lepas tu Dark Giant incar dia gitu kan. Dia itu. Okay, itu je lah gitu. Tujuan Dark Giant cuma satu je. Dan mereka akan gunakan Eternity Core ni untuk kegelapan lah. Kan mereka kegelapan dengan Dark Giants gitu. Nah, bagi aku storyline untuk Ultraman Trigger ni
pace dia pada episod 1 dengan episod 2 ni terlampau cepat. Oh sumpah memang cepat gila lah. Sampai perkara yang patut yang sepatutnya tak berlaku tu dipaksakan lagi gitu. Macam Kengo jadi Ultraman Trigger di episod 1. Lah kok cepat banget gitu, tahu cepat sangat gitu. Maknya tahu gitu kan. Mungkin memang firasatnya ibu sih sebenarnya. Lepas tu Pakcik Shizuma tu kan, ayahnya si Yuna kan, apa tu macam mana, dia macam misteri sangat gitu. Memang digambarkan memang dia seorang sosok yang misteri, tapi macam siapa macam mana, memang beza sikit lah gitu. Macam mana dia pernah bagi gambaran, katanya dalam kata-kata dia, plus waktu scene tu bertukar jadi, waktu makeup bercadar tu ada satu Ultraman, dan Ultraman tu adalah Ultraman 3 lah. Jadi macam mana, susah nak bahas jugalah gitu. Dan dia pun macam mana, Golza waktu Golba muncul tu episod pertama tu lah, itu Golza tapi dah gabung Golba. Macam dari mana dia tahu? Jadi agak misteri banget gitu. Misteri sangat gitu. Dan masih boleh diungkapkan lagi lah. Jadi ya itulah, agak dipaksakan, tapi okey lah gitu. Nah, mungkin antara sebabnya pace story-nya jadi cepat itu mungkin disebabkan ini adalah spoiler. Mungkin korang tak tahu lagi. Kalau yang dah tahu tu ya maklum lah gitu. Yang di mana episod keseluruhan Ultraman Trigger ni cuma 29 episod. Yes, 29 episod. Katanya 4 tu hanya recap, maknanya ada 26 episod. Ya, aku dengar-dengar itu 4 episod tu cuma recap lah gitu. Ya itulah aku dengar. Mungkin 26 episod adalah episod final. Ya sebenarnya episod kalau mau katakan full episodnya cuma 26. Cuma episod recapnya diselitkan pada tengah-tengah mana-mana gitu kan. Maknanya daripada episod dah lepas 4 episod ni, mungkin episod 5 akan jadi episod recap gitu kan. Ya itulah mungkin. Tapi untuk episod 3 ni storyline slow sikit lah, dan lumayan menarik untuk diikuti gitu. Dan banyak misteri yang baru terungkap kan. Dan ini banyak orang yang berteori pasal Akito dan Ignis dan Hudram gitu. Nah, Ignis dan Hudram ni ada yang berteori Ignis ni ada rasa benci dengan Hudram sebab Hudram ni dikatakan Kamira, kalau dia ni Hudram ni hilang kawalan, dia boleh hancurkan satu planet. Gila agak. Gila weh. Nah, Ignis ni marah mungkin sebab Hudram tengah tu hilang kawalan, ataupun hilang emosi gitu kan, macam ngamuk kat jelas gitu kan. Dia hancurkanlah planet Ignis ni. Nah, sebab Hudram ni katanya Ignis ni adalah kaum planet mana gitu kan. Dan Hudram ni kenal, cuma gak kenal sebab wajah manusianya gitu. Tapi lepas tunjuk mod macam mana, mod Sukuna gak tahulah, tapi lebih kurang Sukuna lah gitu mod dia gitu. Lepas tu Hudram kenal. Ya. Nah, ramai yang kata untuk Dark Trigger antara Akito dan Ignis. Sebab untuk episod 2 ni memang ada pergaduhan antara Kengo dengan Akito. Sebab Akito nak juga jadi Ultraman Trigger gitu kan. Giant of Light gitu kan. Tapi yang hujung-hujungnya Kengo yang dapat gitu kan. Akito memang tahu Kengo tu jadi Ultraman Trigger sebab Spark Lens dia tu Kengo, yang punya Kengo tu kan, Akito yang buat gitu kan. Tapi Akito fail. Akito yang tak dapat, Kengo yang dapat.
Jadi hujung-hujung episod 2 pun elok pula gitu kan. Jadi sebenarnya aku harapkan mereka tu elok, cuma dengan dalam tu Akito tu macam ada sifat benci jugalah gitu. Sikit-sikit lah gitu, gak mungkin lah semua. Nah, antara Akito dengan Ignis, ada juga yang berteori bahawa Akito akan jadi Dark Trigger mungkin tadi, ataupun Ignis. Sebab waktu di opening, ni opening baru lah di episod 3 tu kan, ada kemunculan sosok yang lebih kurang atau macam Ultraman 3 pula Ultraman Trigger. Kalau korang boleh tengok jelas di opening tu, ada matanya lebih kurang Trigger, cuma lain sikit lah gitu. Dan color timer dia lebih kurang dengan Trigger. Jadi waktu Ignis berjalan tu ada sosok asap warna hitam dengan tubuh yang berjalan gitu kan di belakang Ignis lah gitu. Ya, itu masih teori lah gitu. Ada antaranya, ya tak tahulah. Ini mungkin 3 orang ni lah, sebab Akito, Ignis ataupun Kengo. Tapi lebih Ignis ni 50-50 lah gitu. Akito ni mungkin kurang jelas lah teori ni. Tapi kalau Kengo mungkin pasti akan jadi Dark Trigger, sebab kan dia Ultraman Trigger. Dan dia pasti akan jadi Dark Trigger sebab kalau korang tengok di Ultraman 3 Final Odyssey lebih kurang sama aja. Daigo dia jadi Ultraman 3 dulu, jadi Dark Trigger. Jadi sebenarnya enggak banyak yang aku harapkan lah untuk Ultraman Trigger ni. Jadi kalau harapan aku lah gitu kan, Trigger ni mungkin akan dibaiki smooth. Boleh tak storyline dia dibaiki sikit. Jangan terlalu cepat. Lucu-lucu dia pun macam gak dapat highlight jugalah gitu. Memang lucu sebenarnya tak penting, cuma kan ini kan tontonan untuk budak-budak kan. Jadi boleh dipastikan lucu tu boleh lah tu. Ni beza sangat dengan Ultraman Z yang mana waktu episod pertama je dah cukup wow gitu kan. Lucu dapat, action dapat gitu kan. Lepas tu story dapat gitu, seimbang semua. Cuma di Trigger ni kayak kurang aja gitu waktu episod pertama dia muncul. Nah, yang satu lagi yang aku annoying pasal Kengo, catchphrase dia. Ya, aku lupa juga tahu. Itu annoying gila weh. Sumpah aku malas aja dengar dia sebut smile. Sumpah kalau korang kata aku ni, alah bang itu catchphrase, tapi betul itu annoying lah. Betul annoying. Korang ini kenapa aku cakap annoying? Cuba korang pergi Kamen Rider Zero One, cari yang episod yang robot Humagia yang sebut lebih kurang sama catchphrase yang gitu dengan Kengo buatnya. Lebih kurang. Tak ingat aku nama Humagia dia Sumere Smile. Wah, ketrigger gue sebenarnya waktu muncul trailer yang Kengo sebut Smile. Ya, itu yang paling annoying lah bagi aku. Apa lagi annoyingnya, dia cakap kat tumbuhan gitu. Tumbuhan ni yang real ya. Aku lupa macam mana sebut dia, tak tahulah. Dan semestinya kalau Ultraman tu actionnya tak, itu sudah pasti mantap. Ultraman Trigger actionnya lumayan bagus gitu, aku suka gitu. Dan ya action Ultraman 3 ni memang memukau mata sangat. Jadi dan tiap hari dibuat oleh main directornya adalah Koichi Sakamoto. Jadi Koichi Sakamoto pernah waktu episod pertama tu korang mesti perasan, wah ini mesti CG. Tapi sebenarnya bukan CG langsung. Bukan. Nak tahu apa? Mereka pakai kamera yang rolling gitu, pakai tongkat gitu kan. Itu betul-betul dibuat gitu. Ada behind the scene di Ultraman Z gitu. Episod berapa gitu? Episod 9 gitu. Bukan episod 9, episod 8 lah gitu. Itu gila. Ya, itu saja untuk video kali ni. Ya, itu je lah aku nak bahas kali. Okay. Okay guys, untuk video kali ni sampai di sini terlebih dahulu. Harap korang suka dengan video ni. Okay,
Actually aku dah lama tak buat video ya. So sorry lah, dah lama tak buat video. Memang memori aku sekat. Kali ni alhamdulillah dapat juga beli harddisk. Jadi langsung aku buat episod Ultraman 3. Dan BTW ini video ni aku rekod hari Jumaat. Jadi mungkin episod 4 time tu dah keluar. Jadi aku mungkin sangkut pada episod 3 lah gitu. Jadi episod 4 ni aku tak tahu betul, tak nonton lagi. Jadi ini akan upload pada hari Ahad lah mungkin. Ya, yelah gitu. Ya, terima kasih lah sudah support selama aku tak buat video ni. Walaupun aku tak buat video, korang still subscribe aku. Itu aku thank you so much lah gitu korang. Dan insyaAllah untuk 1000 subscriber aku janji akan buat giveaway DS Kamen Rider. Itu janji aku. Yes. Terima kasih telah menonton video ini dari awal dan sampai jumpa di next video. Dan jangan lupa like, comment dan share, dan juga subscribe channel sampai 1000 subscriber. Oh yes, sampai jumpa di next video. Bye bye. Ciao.